A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Okey, siapa nak mulakan ni? Ayat 130. Siapa? Siapakah? Kak La. Okey, Kak La. Okey, insya-Allah teacher. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayuk bunyi kuat sikit, dekat sikit pada device. Tak Okey, apa okey. dengar. Slow je. Sekarang okey. Tadi macam tenggelam timbul. Tenggelam timbul. Okey dah. Okey dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Dan benar-benar pasti. Man. Oh sorry. Pergi kat lain tu. Tengok dekat apa ni screen teacher. Okey, tengok screen teacher. Sekarang dekat sini. Yang lain. Okey. Dan orang yang ia membenci. Ya. An daripada millati agama bagi Ibrahim. Right. Agama bagi Ibrahim. Dia mudahkan ilahi. Illa melainkan man orang yang safihah telah membodohkan oleh ia akan diri satu je. Akan diri baginya. Betul. Akan ini baru dan benar-benar pasti. Dan benar-benar pasti telah memilih oleh kami akannya di dunia. Wa innahu dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar daripada orang-orang yang soleh. Betul. Minas solihin. Ya. Dan sesiapa yang ia membenci dari agama bagi Ibrahim. Maksudnya macam tidaklah sesiapa yang membenci daripada agama Ibrahim melainkan iaitu orang yang telah membodohkan oleh ia akan diri baginya. Nafsah akan diri baginya. Dan benar-benar pasti telah memilih oleh kami akannya di dunia itu. Dan sesungguhnya dia di akhirat pula benar-benar daripada orang-orang yang saleh. Jadi jelaslah ayat ni. Ni kat perkataan ni ada sedikit special jugalah perkataan ni yarghabu ni. Kalau yarghabu an maksud dia benci. Kalau yarghabu fi maksud dia suka. Dia ikut ada tengok apa yang ada jugalah. Yang belakangnya teacher. Apa yang ayat sebelum dan selepas tu lah kena tengok. Tengok juga pada huruf jar yang ikut tu. Kalau macam kadang-kadang perkataan tu saja yarghab je maksud dia harap. Dia mengharap. Tapi kalau dia macam ni biasanya maksud dia membenci. Ini setakat ni inilah yang saya pun tahu. Ada lagi perkataan lain yang saya tak ingat. Macam contoh zahaba. Zahaba je pergi. Kalau zahaba lepas tu ada bi maksud dia menghilangkan, melenyapkan. Macam kita baca dalam ayat 17 tu. 18. Tahu 17. Dia zahaba. Okey. Catat sikit. Maknanya setengah-setengah perkataan tu macam tu maksud dia tu. Okey, contoh kata apa tadi? Kalau macam perkataan yarghabu tu. Yarghabu.
Yarghabu. Ni dalam bentuk fi'il apa? Fi'il mudhari' kan? Mudhari'. Yarghabu. Kalau selepas dia tu fi, maksud dia ialah suka. Ia mencintai ke ia menyukai. Opposite kan? Dia macam tu. Jadi perkataan tu lah. Kalau yarghabu fi. Kalau yarghabu an. Macam ayat tu tadi. Yarghabu an. An. Lepas dia an. Kita Membenci. terjemah macam tu lah. Kita terjemah fi tu di dalam. Kita terjemah an daripada. Tapi yarghabu tu lepas tu dia jadi ia membenci. Pada. Kalau yarghabu ia menyukai daripada. Macam tu lah. Yang ini ia membenci. Membenci. Betul lah. Ini membenci. Membenci. Macam contoh dalam perkataan zahaba. Kalau dia tak ada apa-apa. Lagi satu, yarghabu ni. Macam dalam surah Farghab tu dia maksud dia harap je. Irghab. Yarghab saja. Maksud dia harap. Ia mengharap. Kenapa tak rajak? Maknanya perkataan lain lah untuk benda yang sama. Dalam bahasa kita sama je. Macam zahaba. Kalau dia satu dia je, ia telah pergi. Ia telah pergi. Pergilah. Kalau lepas zahaba ada bi, maksud dia lenyap, menghilangkan. Itulah yang kadang-kadang kita kata tak payah. Zahaba bisam'ihim. Okay. Zahaba bisamihim. Kadang-kadang kita terjemah akan je sebab dia dah memberi maksud melenyapkan. Menghilangkan. Macam itulah. Ada lagi kadang-kadang tak teringat sekarang ni. Tapi sebab jumpa perkataan tu baru teringat. Itulah saya ni pun. Jadi kita belajar nanti macam bahasa modul 3 kan ada jugalah. Modul 3. Kadang kita berjumpa baru kita tengok. Kenapa terjemahan dia macam ni? Kita tambah lagi. Dah Mak Ji? Okey saya pergi balik semula pada yang atas ni tadi. Baik, seterusnya ayat 131 siapa nak baca? Okey, doktor. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Baik, terjemahkan. Ingatlah ketika qala telah berkata oleh ia baginya. Ya. Oleh Tuhan baginya. Ya, betul. Oleh Tuhan baginya. Aslim, serah dirilah oleh engkau. Okey. Telah berkata oleh ia, aslam tu telah menyerah diri olehku. Ya. Bagi Tuhan, bagi sekalian alam. Bagi Tuhan, bagi sekalian alam. Ya. Betul. Ingatlah ketika telah berkata oleh ia, maknanya telah berfirman oleh Tuhannya. Jadi kalau kita nak mafhumkan, ingatlah ketika Tuhannya telah berkata kepadanya. Baginya itulah. Apa kata Tuhan? Apa kata Allah? Aslim. Serahlah diri oleh engkau. Maknanya surrender, you surrender. Serahkanlah diri oleh dirimu. Macam itulah. Jadi dia menjawab, qala telah berkata oleh ia. Apa katanya? Aslamtu li rabbil alamin. Aku telah menyerahkan diriku kepada Tuhan sekalian alam. Baik, seterusnya. Wa wassa biha. Siapa nak baca ni? Siapa nak buat? Saya boleh, Syida. Okey, Syida, bacakan dan terjemah. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. Lupa nak kakak lah. Baca sekali lagi dah.
فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wa Telah berwasiat oleh ia dan telah dan telah berwasiat oleh ia ya. dengannya Mm-mm. oleh Ibrahim oleh Akan. akan anak-anak baginya Hmm. dan Yakub, wahai bani anak-anak bani wahai anak-anak bagiku, Ya. sesungguhnya Allah telah memilih oleh ia bagi mereka bagi kamu akan agama ini, maka janganlah Siapa? kamu jangan Makalah janganlah kamu sekali-kali mati. kamu sekali-kali mati. Sebab ada nun syaddah ni, jadi terus masukkan dia janganlah kamu mati. Janganlah kamu sekali-kali mati. Janganlah Melainkan hal engkau dalam keadaan sorry tak perasan hal. Dalam keadaan engkau kamu antum kamu ya tu Dan kamu adalah hmm. orang-orang yang menyerah diri. Betul, orang-orang yang menyerah diri. Baik. Jadi dekat sini dan telah berwasiat oleh ia dengannya oleh Ibrahim akan anak-anak baginya dan Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih oleh ia bagi kamu akan agama itu. Maka janganlah kamu sekali-kali mati. Ataupun janganlah kamu mati sekali-kali. Kecuali dalam keadaan kamu adalah orang-orang yang apa dia tulis tu? Mengantuk pula, menyerah diri. Orang yang Muslim tahu dah. Menyerah diri. Orang-orang yang menyerah diri. Siapa ni? Siapa yang berwasiat? Yakub. Ibrahim, betul. Nabi Ibrahim kan? Semua boleh Nabi. jawab, tak apa. Siapa yang berwasiat? Dengannya. Nya tu dengan apa? Nabi Ibrahim kan yang berwasiat. Wawassa biha Ibrahim. Nabi Yakub. Ibrahim yang berwasiat ke Allah yang berwasiat? Tengok ayat ni. Ibrahim lah. Sebab Ibrahim ni berbaris dia marfu'. Jadi dan telah berwasiat oleh Ibrahim dengannya kepada anaknya. Yakub ni termasuk kat mana? Dia maktuf kepada apa? Ibrahim. Yakub ni ke? Ibrahim. Ya, dia maktuf kepada Ibrahim. Bukannya Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan kepada Yakub. Dia maksud dia macam mana? Dan Ibrahim telah berwasiat dengannya kepada anaknya. Dan Yakub juga berwasiat dengannya kepada anak-anaknya. Jadi okey, faham. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, telah memilih agama ini untuk kamu. Maka janganlah kamu mati, melainkan kamu dalam keadaan orang-orang yang menyerah diri. Jangan mati selain dalam Islam. Dalam arti kata lain lah. Ya, hidup matiku lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Ini ada pernyataan ikrar ni, sama ni. Maknanya, qala aslamtu li rabbil alamin. Itu jugalah wasiat yang dipesankan, yang disampaikan kepada anak cucu dia. Jadi Nabi Ibrahim, apa dia Nabi yang
Ini dia bapa dia Nabi, atuk dia Nabi. Siapa dia? Nabi mana yang bapa dia Nabi, atuk dia pun Nabi? Yusuf. Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ialah anak kepada Yakub. Nabi Yakub. Yakub ni anak kepada Ishak. Ibrahim kan? Ishak. Yakub. Nabi Yakub. Ishak. Zakaria. Ya, Nabi Ishak. Dia daripada Nabi Ishak. Ibrahim. Atuk dia. Tadi moyang dia pun Nabi. Nabi. Nabi juga. Macam Nabi tu Nabi Ibrahim. Yusuf ni. Dia cicit. Kalau kita ikut sekarang lah kan. Nabi Ibrahim kan anak dia Nabi Ishak. Ishak dapat ada anak dia Yakub. Ishak Jadi anak Nabi Ibrahim dalam ayat ni ialah Ishak lah. Ishak dapat Yakub. Yakub anak dia Nabi Yusuf. Macam tu. Kena macam kena Allah suruh kita berfikir kan. Jadi siapa pula anak Nabi Ibrahim? Yakub ke? Kenapa Yakub tu separate pula? Sebab daripada keturunan yang ibu yang satu kan? Ibu yang Sarah. Yang ni. Mana Ismail pun termasuk anak Nabi Ibrahim. Tu anak-anak Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Okey, baik. Seterusnya. Wasiat ni Allah bagi pada Ibrahim dan Yakub. Ibrahim lah pada Ibrahim. Tak macam ni. Maknanya Nabi Ibrahim telah berwasiat dengannya oleh Ibrahim kepada anak-anaknya. Siapa nama anak Nabi Ibrahim? Ishak dan Yakub. Dan Yakub pula berpesan benda yang sama kepada anak-anaknya. Siapa dia anak Nabi Yakub? Nabi Yusuf. Anak Nabi Yusuf. Ada anak Nabi Yakub seorang tu je ke? Dah 12 tu. Ada 12. Bunyamin. Tapi yang nak beriman tu yang dijelaskan tentang tu Bunyamin dengan Nabi Yusuf. Yang lain tu. Yang lain tu kita tak boleh kata dia orang kafir ya. Tidak. Tapi semua dapat pesanan. Tapi daripada keturunan dia orang ni 12 ni lah yang lahir yang kemudian tu anak Nabi Yakub. Dia banyak, dia ramai. Dia orang ni Ustazah, dia orang dipanggil agama apa Hanif Nabi Ibrahim lah. Yalah agama Nabi Ibrahim ke dia orang sebut Hanif? Islam juga. Ibrahim ya Islam lah. Aslam. Yalah sebelum macam masa Nabi Muhammad tu dia orang dah panggil Islam kan, tapi sebelum tu dia orang tak panggil Islam lagi kan? Sebelum tu Islam. Nabi Ibrahim start Islam. Nabi kan daripada Nabi Adam tu Islam. Yalah tapi dia orang panggil siapa dia dia? Orang ada saya ada dengar dia orang sebut agama memang yalah fahamlah kata daripada asal tu Islam dah memanglah tapi dia orang sebut apa nanti saya cuba find out lagi sekali, saya tak lupa. Agama yang lurus, milah Ibrahim. Jadi jangan kita silap yang orang sekarang ni ada banyak dia cakap dia panggil the Ibrahimic religion. Yang tu. Itu kan tu orang kemudian tu. Allah ceritakan dalam muka surat 20 ni nanti dia cerita. Macam mana orang tu semua sesat daripada dulu sampai sekarang. Sebab itu Quran ni dah tahu dah. Ni orang akan buat macam ni. Allah tahu dah. Baik, kita cuba tengok dekat sini. Sebab dia cakap dia agama ni lah, dia ikut Nabi Yakub lah, dia ikut Nabi Ibrahim lah. Sekarang ni ada konon dia nak pemurnian. So go back to the way Abrahamic religion kata dia. Abrahamic religion yang sepatutnya maksudkan yang ni lah. Maknanya agama apa tu? Agama Islam. Nabi Ibrahim dia tak ada kitab tapi dia ada lembaran-lembaran suhuf. Dia kan dapat suhuf. Nabi Ibrahim dia bukan dapat kitab tapi dia termasuk Nabi Ibrahim ni yang ulul azmi. Sebab agama yang Hanif tu maknanya dia tak syirik. Itu je. Maksud Islam ni dia tak syirik. Jadi dia submit. Dia betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Dengan macam-macam ujian tu. Ujian dia bukannya kecil. Ujian Nabi Ibrahim antara Nabi yang ujian dia sangat besar. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi kita. Ujian untuk mengajak orang kepada tauhid. Ujian yang sangat besar. Sebab macam Nabi Ibrahim,
kena dengan bapa dia sendiri kan. Yang dengan dia apa tu dia pecahkan apa nama tu, dia seorang je lah berhala. Bapa dia pun buat Ulul azmi kan. ulul azmi. Dia macam mana dia punya sabar. Lepas tu ujian dia bila dia dah terima tu, dia pula kena bakar masuk ke dalam api. So kita ni tak ada sampai macam tu. Macam belum lah lagi. Mungkin kita tak tahulah kan. Lepas tu dia disuruh tinggalkan isteri di padang pasir yang kontang. So itu dia punya penyerahan tu. Kemudian disuruh pula sembelih anak tu. Macam mana disuruh sembelih anak dia yang susah nak dapat. Bayangkan macam tu susah nak dapat anak. Dapat anaknya Yaakob ni dengan Sarah tu pun lama kan. Umur dah banyak kan. Jadi macam tu. Lepas tu dia suruh pula sembelih pula. Aku dah ni. Lepas tu tinggalkan. So tinggal dah kahwin, tinggalkan dekat tempat yang kering. Lepas tu dah besar pula anak tu, dah lama tinggal ni. So sembelih pula. Ya Allah, besar ujian dia. Jadi itu yang kita kena nampak. Kat mana cerita ni semua? Dalam Quran. Jadi insya-Allah. Tak apa, kita baca teruskan. Nanti kita akan nampak apa yang Allah orang pertikai ni dan macam mana Allah menjawabnya. Baik, teruskan. Siapa nak buat yang ni? Ayat 133. Saya baca. Okey, Kak Izan. Bising kat budak-budak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takut bising kan? Cucu datang. Tak. Okey, setakat ni tak ada. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Baik. Am kuntum atau adalah kamu adalah menjadi saksi-saksi. Kalau kita tak kena adalah pun tak apa. Adalah saksi-saksi. Adalah saksi-saksi ketika telah hampir oleh ia akan Yakub telah akan maut. menghampiri oleh ia. Telah menghampiri. Telah menghampiri oleh ia akan Yakub oleh maut. Oleh kematian. Okey. Oleh kematian. Dia jugalah. Yes. Ketika kan? Ingatlah ketika. Ataupun apabila. Ingatlah ketika. Telah berkata oleh ia kepada bagi anak-anaknya. Anak-anak baginya akan apakah kamu mengabdikan diri selepas dari selepasku. Dari selepas bagiku. Okey. Qalu telah berkata oleh mereka, kami mengabdikan diri akan Tuhan, ilah Tuhan. Tuhan bagi engkau dan Tuhan bagi bapa-bapa engkau, bagi engkau, iaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, ilahan, iaitu Tuhan, Tuhan yang satu, yang esa, yang satu, boleh. Dan sedangkan hal kan, dalam keadaan kami baginya kami adalah kami
orang-orang je, yang berserah diri. orang-orang je. Tak payah kami. Adalah orang, adalah Dalam keadaan kami baginya adalah kami adalah orang-orang yang berserah diri. yang menyerah diri. Okey. Yang berserah diri. Menyerah diri. Okey. Sekali lagi kita buat. Atau adalah kamu saksi-saksi ketika telah menghampiri oleh ia akan Yakub oleh kematian itu. Maksud macam itulah. Atau adakah kamu saksi-saksi ketika maut menghampiri Yakub? Were you there? Adakah kamu berada di situ ketika ketika Yakub menghampiri ataupun maut menghampiri, hampir meninggal dunia lah. Ingatlah ketika telah berkata oleh ia bagi anak-anak baginya. Apakah kamu mengabdikan diri daripada selepasku? Maksud dia kata ingatlah ketika tu Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu nak abdikan diri selepas daripada ketiadaanku ini? Kamu nak sembah apa selepas aku tiada? Macam itulah mafhum dia. Telah berkata oleh mereka, jadi ini jawapan anak-anak dia. Ni tadi, qala libani, ma ta'buduna min ba'di. Jadi anak dia menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami mengabdikan diri kepada Tuhan engkau dan Tuhan bagi bapa-bapa engkau, iaitu Ibrahim dan Ismail dan juga Ishak, iaitu Tuhan yang Esa. Baik, dia dua-dua ni badal. Yang ini badal kepada ilahaka ke abaika? Dia mesti sama juga dia tu, baris dia tu. Dia majrur ke apa ni? Saja pula teacher nak tanya. Kelas dah habis. Cuba. Dia ni kan, dia majrur ke agaknya apa ni? Kalau kita tahu dia badal kepada apa, kita nampak dia majrur ke apa? Ke mansub. Kan abaika. Mansub. Abaika. Dia kepada Tuhan. Tak bolehlah mansub. Dia mestilah abaika ni kedudukan apa? Abaika mansub. Majrur. No. Majrur. 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 Mudhaf ilah. Mudhaf ilaih. Ya, bukan saja tu. Sebab ilahan ni isim cacat. Ilah, lepas tu dia bersandar kepada Ilah tu mudhaf, right? ya, mudhaf. Jadinya ini mudhaf ilaih. Dia kan Mudhaf ilaih. majrur. Jadi Ibrahim ni majrur. Cuma dia majrur dengan tanda fathah. Jadi dia ni iaitu ni maknanya dia gantikan, dia badal kepada Aba Ibrahim lah. Kalau Ismail ni dia maktuf kepada apa? Dia maktuf kepada Ibrahim. dan Ibrahim. Ilaha. Yes. Dia pula maktuf kepada Ibrahim. Ilaha. Ibrahim. Hak ni maktuf kepada Ismail. Ibrahim. Dia kat Ibrahim jugalah, dia maktuf kepada Ibrahim. Yang badal tu Ibrahim je. Baik, ilahan ni dia badal kepada apa? Wa ilaha tadi kat atas. Yang mana? Ilaha ke ilaha yang Wa ilaha. ilah Ilaha yang ka lupa. wa ilah. Dia bolehlah dia dua. Maknanya digantikan yang ilaha. Sini ni. Tuhan yang satu, Tuhan engkau. Kan? Yes. Sama. Ilahaka. Dia bolehlah kat situ. Sebab dia tu kami mengabdikan diri akan Tuhan. Dia sebab dia baris marfu' ni. Mansub. Dia ni pun mansub. Kan yang macam tu lah. Ilaha Sebab ni. dia explain mansub. ilahaka ni kan Ya, Sarah. dia explain ilahaka. Ilahan wahid. Dan Tuhan. Yang mana kalau Tuhan ni samalah. Dia Tuhan bapa. Tuhan engkau tu adalah Tuhan bagi bapa-bapa engkau. Dan ini yang ayat yang tu untuk yang sini ni. Ilaha abaika. Dia dalam bentuk majrur kan? Dia tu majrur. Tapi yang ini mansub. Ni adalah mansub. Jadi dia mesti badal dia tu kepada yang mansub juga. Badal dia mesti mengikut. Dia ikut turutan. Wahidan tu sifat lah.
dia mengikut juga, tapi dia ikut ilahan. Dia ni sifat, kepada ilahan lah. ha? Sifat kepada ilahan lah. Betul. Yes. Yang lain tu dah simple lah. Okey. Dapat cerita dia? Jadi macam itulah. Anak-anak Nabi Yaakob semuanya berikrar, katanya kami mengabdikan diri kepada Tuhan engkau, iaitu Tuhan yang Esa. Dan juga kepada Tuhan yang Esa itu juga adalah Tuhan bagi bapa-bapa engkau. Siapa bapa-bapa engkau tu diterangkan lagi, iaitu bapa engkau tu nenek moyang engkau lah, Ibrahim, Ismail dan Ishak. Macam tu bapa dia. Nabi Yaakob bawah ni, pada bawah daripada Nabi Ishak tu. Boleh buat family tree dah. Okey, sambung. 1, 3, 4. Kak Sal, Kak Sal silakan. Auzubillah minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya. Tilka itu Hmm. adalah satu umat. Ya. Qad benar-benar telah berlalu oleh ia lah baginya apa yang Terdapat. apa yang Hmm. telah mengusahakan oleh ia, dan bagi kamu terdapat apa yang telah mengusahakan oleh kamu. Betul. Dan tidak kamu disoal Ya. daripada apa yang adalah mereka kerjakan. Ya, ni yang hari tu saya cakap kan, ayat ni. Itu adalah suatu umat. Benar-benar telah berlalu umat itu. Kan? Siapa ni? Ia ni telah berlalu oleh ia. Baliklah semula kepada yang ni tadi, umat. Baginya ada apa yang ia usahakan. Siapa ia kat dalam ayat ni? Sebab dia tamal sukun. Jadi mesti Kasab perempuan. umatun. Yes. Umatun tu. Umat itulah. Dan bagi kamu terdapat apa yang kamu usahakan. Ni kita duk baca pembaca ni. Dan tidak kamu ditanya, kamu tidak dipersoalkan dari hal apa yang mereka kerjakan. Okey, dapat yang tu. Senang sikit kan? Dah habis. Jadi kan, ni satu ayat yang sangat power lah sebenarnya kat kita. Kita ni tak tahu. Kan tadi Allah tanya kan, kau ada ke? Kamu ada ke? Masa orang tu mati, kamu tahu ke apa yang dia cakap? Jadi kita ni selalu macam kita selalu macam mengandaikan. Kadang kita tengok cerita je kita dah terikut kan. Tapi sebenarnya kat sini Allah tanya. Jadi bila baca Quran ni banyaklah peringatan kita dapat, ialah kita tak ada kat situ. Macam mana kita boleh buat dakwaan begini begitu. Allah kata kamu tak ada. Ketika dia tanya, apa yang anak-anak dia kata? Bukan anak-anak Nabi Yaakob tu yang ingkar. Ada kisah yang macam kadang-kadang buku lah orang tulis. Dulu pun saya pernah baca buku-buku macam tu. Jadi kita ni macam mencemoh orang-orang dulu. Sebab kita baca tu, tak payahlah sebut nama buku kan. Macam tu lah. Kadang-kadang dalam satu buku yang selalu orang baca tu, Israiliyat tu. Tak boleh baca Israiliyat ni macam dalam keadaan kita tak faham Quran. Dia boleh kita gunakan sebagai pengajaran je, ambil boleh. Tapi dengan syarat kita ni dah tahu dah apa yang dalam Quran. Kalau tidak kita boleh terpengaruh dan kita salah faham. Jadi benda tu hadis yang sahih dengan hadis yang tak sahih pun jadi bercampur aduk. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Kita baca buku yang dah translated, jadi banyak benda lost in translation, hilang dalam terjemahan yang kurang jelas tu. Ya, kadang-kadang anggapan sahaja. Baik, kita sambung dengan, boleh kita sambung. Kita ada masa lagi ni, kita cuba habiskan 21 ni. Dan kebanyakannya pun dah mudah dah. Banyak kita dah tahu. Cuma kalau ada soalan tentang ayat-ayat tu, saya insya-Allah terangkan. Baik, siapa nak buat ni? Tu ramai. Okey, Kak Izan. Orang lain ada lagi tu. Ada tak siapa yang nak cuba? Kan Kak Izan Azimah. volunteer.
Kak Khairiatun. Coba. Kak Laila belum bersuara lagi ni. Kita bertanya Kak Azlina. Khairiatun Azlina. Nak buat? Kalau tidak pun baca je lah. Baca boleh kot. Boleh, boleh. Tapi kalau mana boleh tu cuba je lah. Nanti tak tahu saya supply. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baik. Wa Dan qalu telah berkata oleh oleh mereka, ya kunu jadilah oleh kamu jadilah oleh kamu hudan Yahudi Yahudi atau Nasrani, ya, Nasara, atau Nasrani. Lepas tu dia kata jadilah kamu Yahudi atau Nasrani tahtadu. kamu mendapat petunjuk. Kamu mendapat petunjuk. Kul Katakanlah oleh engkau, ya bal bahkan bahkan millata kita agama bagi Ibrahim agama bagi Ibrahim Akan. Hmm. Apa ya? katakan apa? MFB dia dekat mana ni? Bahkan katakan apa? Katakan bahkan agama. Jadilah kamu bukan tak apa. Tak payah yang ni tak Ya. payah pun tak apa. Agama bagi Ibrahim hanifan. Hanif lurus. Dalam keadaan sebab dia ada hal, dia adalah yang hal tu kita kata tambah dalam keadaan lurus. Lurus. Yang ni dia kata Wama dan tidak karena adalah ia mina daripada al-musyrikina. Orang-orang yang syirik. Orang-orang yang mensyirikkan, orang-orang musyrik. Boleh. Okey, betul. Dan telah berkata oleh mereka, bagus tu, okey lah tu. Kata tak boleh, dah boleh. Dia kita bagi petunjuk pun ada insya-Allah. Dapatlah. Dan telah berkata oleh mereka, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani. Kamu mendapat petunjuk. Kenapa dia majzub? Maknanya macam inilah dia kata, hendaklah kamu menjadi Yahudi atau Nasrani. Nescaya kamu mendapat petunjuk. Kalau kamu nak mendapat petunjuk, jadilah Yahudi atau Nasrani. Kata Allah perintahkan Nabi, katakanlah. Bahkan tidak. Tidak. Hanya agama bagi Ibrahim adalah dalam keadaan yang lurus. Wa makana dan tidaklah Ibrahim itu daripada orang-orang yang mensyirikkan. Okey, sambung. Teacher nak tanya satu boleh? Ya, ya. Kuno ni kita panggil PN apa dia teacher? PN jadilah kamu tu. Kuno, fi'il amar nakis untuk kamu semua. F-A-N, fi'il amar nakis. Oh, kalau kana ni adik-beradik kana dia bukan kuno ni dia tak adik-beradik isim kana lah. Kuno. Isim kana lah, betul lah tu. Dia Kuno tu. kana, kuno tu pun. Tapi dalam bentuk fi'il amar. Kalau kana ni fi'il madi nakis. Ya. Okey. Okey, terima kasih teacher. Baik. Yes. Okey, siapa nak buat ni? Ayat yang berikutnya, ayat 136. Siapa tu? Siapa yang dah siap-siap tu? Saya cuba Ustazah. Okey. Puan Rihanna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Baik.
Qulu, katakanlah oleh kamu, Ya, telah beriman oleh kami ya. kepada Allah dan apa yang telah diturunkan ia kepada kami dan apa yang telah diturunkan ia kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub dan Kita tinggalkan dan tu. kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu, Ya. dan apa yang utia telah diberikan ia, diberikan oleh ia, Telah Musa diberi dan Musa. Isa, dan apa yang utia telah diberikan ia An-Nabiyun, para nabi, para nabi, Betul. para nabi daripada Tuhan bagi mereka, tidak kami membeza-bezakan, Betul. tidak kami membezakan antara yang satu, antara seorang pun daripada mereka, dan kami bagi mereka adalah orang-orang yang menyerah diri. Ya, betul. Masya Allah. Tak pernah dengar dia menjawab. Sekali dia jawab, Masya Allah. Itu macam ada yang repetition, saya punya perkataan-perkataan. Apa dia? Ada perkataan yang macam mudah sikit yang dia repeat lah, yang pernah dengar sebelum. Repeat kan? Ayat ni banyak. nampak panjang tapi sebenarnya ulang-ulang ayat yang sama. Jadi ada penyenaraian dekat situ. Betul? Okey. Dan itu yang saya maksudkan sebelum ni kan. Dalam bahasa lain kita ada koma. Jadi kita tak letak dan. Tapi dalam bahasa Arab ni ada dan. Kita sebutlah. Itulah koma dia. Hampir macam itulah maksud dia. Tapi dia ikut kepada siapa. Itu yang kita belajar dalam modul 2. Katakanlah oleh kamu. Maknanya Allah perintahkan kamu semua ni yang mendengar ni, kamu katakan kami telah beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Dan juga kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucunya. Maknanya anak cucu itu, anak cucu bagi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Dan juga apa yang telah diberikan kepada Musa. Apa yang telah diberi Musa, bukan kepada Musa, ni tak ada. Apa yang telah diberi Musa, maknanya apa yang Musa telah dapat. Apa dia yang Nabi Musa telah diberi kepada Musa? Apa dia? Kitab Taurat. Maksud dia macam itulah. Dan juga telah apa yang diberi kepada Isa. Apa yang diberi Isa. Apa dia? Iaitu Injil. Isa telah dapat Injil. Dan apa yang telah diberi kepada para nabi. Telah diberi para nabi. Apa dia? Suhuf, lembaran dan sebagainya lah. Risalah ataupun buku-buku. Tak ada buku lain yang kita tak tahu. Maknanya apa saja yang diberi kepada nabi, wahyu melalui perantaran Jibril tu, itu daripada Rabbihim. Daripada Tuhan bagi mereka. Tidak kami membeza-bezakan. Ini maknanya Allah tidak membezakan di antara daripada seorang pun daripada mereka. Dan kami baginya adalah orang-orang yang, ini bukan Allah kata, mana Allah suruh kata. Kami tidak membezakan. Maknanya kita ni tidak membezakan antara seorang Nabi daripada seorang Nabi yang lain. Dan kami baginya adalah orang-orang yang menyerah diri. Kami ni kita lah, kita ni Muslim. Muslim tak boleh beza-bezakan Nabi. Tak boleh membezakan, maknanya beriman dengan semua tu. Jadi semua isinya tu mengajak kepada mengabdikan diri kepada Tuhan yang satu. Apa-apa yang daripada Tuhannya kita tidak bezakan. Faham Baik, ayat 137. Saya padam dulu sebab dah ni. Okey, cuba. Siapa nak buat yang ni? Ayat 137. Lagi sikit je dah nak habis dah. Macam lambat sikit tak apa Kita habiskan
Kita habiskanlah page ni. Cuba. Siapa nak buat Kak Laila? Nak buat Kak Laila? Kak Laila kenapa dah diam je hari ni? Ada. Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, yang mana ya? 137. Fa'in amanu. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Baik, terjemahkan. Maka In. jika telah beriman oleh mereka Ya. kepada misalnya seumpama bagi apa yang telah beriman oleh kamu kepadanya, maka benar-benar ihtadau, telah mendapat petunjuk oleh mereka. Dan jika tawallau, telah berpaling oleh mereka, maka sesungguhnya tidak lain mereka di dalam suatu perpecahan. Maka kelak ia mencukupkan akan engkau, akan mereka. Betul, akan engkau, akan mereka. Oleh Allah. Ya. Dan dia As-Sami'u, dia Allah adalah Maha mendengar. Ya. Dan adalah Maha mengetahui. Adalah Maha mengetahui. Nanti tambah adalah tu. Okey, baik. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana ataupun seperti serupa, sama, seumpama apa yang kamu telah beriman kepadanya, maka benar-benar mereka telah mendapat petunjuk. Itu mafhum dia lah. Namun, dan jika mereka telah berpaling, maka sesungguhnya tidak lain mereka berada di dalam suatu perpecahan. Siapa yang beriman sebagaimana yang Allah perintahkan tu tadi, macam beriman kepada semua nabi-nabi ni, dia sebenarnya bersatulah. Tapi kalau dia tidak, dia jadi dalam perpecahan. Jadi apa yang Allah kata kat sini? Fasayakfikahumullah. Maka kelak dia mencukupkan engkau akan mereka oleh Allah. Maknanya Allah nanti yang akan menyempurnakan masing-masing punya bahagian lah. Allah yang akan cukupkan. Kita cukupkan, memelihara kamu daripada mereka, dan Allah yang akan macam itulah maksud dia, mencukupkan. Banyaklah kita boleh tengoklah tafsir dia ke nanti kan. Maksudnya Allah memelihara, kalau dia tulis kat situ terjemahan dia, kelak dia mencukupkan akan engkau akan mereka. Jadi dengan mereka tu Allah yang lebih tahulah. Dekat sini dia kata dan dia Maha mendengar, adalah Maha mengetahui. Allah tahulah macam mana nak handle orang tu dan macam mana nak pelihara engkau yang menyampaikan perkara yang benar ni. So Saya tak faham lah, ada dua domain kat situ. Dengan dua domain. Dua-dua tu maf'ulun bih. Maka kelak ia mencukupkan akan engkau dan dia mencukupkan akan mereka. Dia bukan dan, tapi dia macam ada dua objek lah. Akan kau tu siapa? Nabi. Nabi.
Kan mereka ni ni lah. Orang yang berada dalam perpecahan yang berpaling tu. Okey. Sebab dia katakan asal dia daripada katakanlah oleh kau kan. Depan ni, atas ni. Mencukupkan akan engkau akan mereka. Jadi dia dua lah. Macam kita lah kalau kita yang menyampaikan ni. Allah akan sempurnakan untuk kita. Allah macam Nabi tu Allah sempurnakan untuk dia. Dan Allah juga akan buat perhitungan dengan mereka. Allah kalau dia terjemahan dia mafhum dia terus kata Allah akan memelihara engkau daripada mereka. Dia kata macam tu. Mereka berada di dalam perpecahan ni maksudnya dalam permusuhan. Jadi dia orang pun kalau dia tak nak berpaling, dia memusuhi kita. Lah dia memusuhi Allah dah tengok yang ayat yang sebelum-sebelum ni. Dia benci. Kenapa dia tak nak tu? Sebab dia belum faham lagi ke atau mereka nak menentang? Ada yang tidak menentang, dia tak nak terima je. Tu biarkanlah dia. Perhitungan dia pun dengan Allah, perhitungan kita pun dengan Allah. Macam tu. Kalau yang menentang macam mana? Nanti Allah ajar pula. Macam mana nak menghadapi mereka ni semua. Jadi dalam ayat yang seterusnya, 138. Ini dimulakan dengan maf'ul mutlak. Maknanya apa? Ada dia punya fi'il yang dah dimahzufkan. Baik, cuba kita baca ayat ni. Siapa nak buat? Kita. Saya lah. Okey. Sibghatullah. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Sibghah acuan. Acuan. Celupan boleh, acuan boleh, dua-dua boleh. Celupan pun betul, acuan pun betul. Acuan daripada Allah. Dan siapakah adalah lebih baik ahsan betul lebih baik daripada Allah acuan celupan ataupun celupan boleh dan kami baginya adalah orang-orang yang menghambakan diri. Orang-orang yang mengabdikan diri, menghambakan diri, betul. Jadi celupan daripada Allah. Dia maf'ul mutlak. Maknanya boleh jadi Allah kata macam kalau ni dia kata apa dalam kita tengok dalam tafsir dia kata apa Cik Kap? Kalau celupan. Ada yang kata ambillah oleh engkau celupan daripada Allah. Tapi kalau ambillah dia jadi MFB. Dia jadi maf'ulun bih, ya. Yang ini mungkin ada verb tu. 138. 138 dia kata acuan daripada Allah. Celuplah dia ke macam tu dengan apa acuan daripada Allah. Dan siapakah yang lebih baik acuannya daripada Allah? Dia maksud macam tu. Kalau dalam ni dia kata sibghah Allah, dia pun tak kata. Dia tak terangkan daripada mana maf'ul mutlak ni. Jadi kita yang kena baca sikit lah. Ayat 1. Dia fi'il dia tu mahzuf. Kena tengok tafsir. Bila kita nak tahu macam tu, kita kena tengok tafsir. Macam kat sini dia kata, dia punya tafsir ni dia kata agama ini, macam tu lah. Agama ini, agama kami, agama kita. Agama Allah. Celupan daripada Allah. Dimaksudkan macam tu. Sibghatullah. The religion of Allah. Ataupun disebut juga maksud dia fitrah. Fitrah tu yang Allah dah, fitrah tu maksud dia apa? Yang Allah dah letakkan, yang asal, yang asli dalam setiap orang tu, the blueprint tu. Itu dia punya sistem hidup. Apa? Sistem apa kalau kita buat tu? Sistem hidup. Segala sistem hidup. Apa doktor kurang jelas, dia macam hilang. Segala sistem hidup daripada Allah. Jelas, semualah sistem lah, dia satu benda tu. Jadi celupan, acuan daripada Allah tu. Agama tu, kalau kata terap, kan orang kata bagaimana acuan begitulah kuihnya kan.
Dia macam ni. Jadi sebaik-baik acuan adalah acuan daripada Allah. Sebaik-baik acuan daripada Allah. Dan siapakah yang lebih baik acuan daripada Allah? Dan macam itulah maksud dia. Ya. Kalau sebenar-benar, kalau maf'ul mutlak ni kita selalu tambah sebenar-benar acuan daripada Allah. Macam tu sepatutnya kita ada tambah macam tu. Maf'ul mutlak tu. Dan kami baginya adalah orang-orang yang menghambakan diri. Baik, sambung 139. Ini boleh jadi jawapan lah kalau orang yang nak suka nak apa kita nak bertelaga kan. Dia kata apa? Ini saya baca kot. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah oleh engkau, adakah kamu berhujah atau menghujah akan kami pada Allah, tentang Allah, sedangkan Dia adalah Tuhan bagi kami dan Tuhan bagi kamu. Dan bagi kami, amalan-amalan bagi kami. Ataupun kita kata ada terdapat amalan-amalan bagi kami dan bagi kamu terdapat amalan-amalan bagi kami. Pekerjaan-pekerjaan bagi kami. Dan kami baginya adalah orang-orang yang mengikhlaskan ketaatan. Orang-orang yang mengikhlaskan diri ataupun mengikhlaskan ketaatan. Ini maksud dia. Jadi kan kalau orang berhujah tentang nama Allah, sifat Allah ke, kita ni tak usah caralah. Maknanya kita punya sikap, Allah ajar kita buat apa nak berhujah dengan kami, kenapa nak berhujah. Kamu berdebat dengan kami tentang Allah. Sedangkan Allah tu Tuhan kamu dan juga Tuhan kami. Tuhan kami dan Tuhan kamu. Maka kita punya sikap ialah kami punya amalan lah. Kamu dengan prestasi kamu. Kami pula adalah orang-orang yang mengikhlaskan ketaatan untuk Allah, untuk agama Allah. Tak payah marah orang panggil kafir. So satulah. Tak kecoh tak? Ke tak tahu? Tahu juga. Tahu tak? Kisah tu. Tak apa. Dan janganlah pula mengharamkan perkataan yang bukan-bukan. Macam mana? Allah dah sebut dalam takbir, ada tak takbir? Walitukabbirullah ala ma hadakum. Allah ni suruh kita hari raya ni kan, nak hari raya. Maknanya kemuncak lepas daripada kemenangan, kita katalah kemenangan puasa tu, kita punya puasa mudah-mudahan Allah terima. Lepas tu kan patutnya kita ni walitukabbirullah. Allah bagi kita tu supaya kamu membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kerana Allah telah beri petunjuk telah memberi petunjuk ia kepada kamu. Kerana Allah telah beri petunjuk. Itu patutnya kita mengagungkan Allah kerana bulan puasa ni kita dapat petunjuk. Quran tu turun pada kita. Jadi kita senang dah kalau kat situ. Bersabar dan terus je. Kalau takbir tu walau karihal kafirun. Walaupun menjadi kebencian bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Tapi kita tetaplah besarkan Allah dalam apa keadaan pun. Sebab Allah dah beri kita petunjuk cara macam mana kita nak membesarkan Allah. Okey, sambung 140. Ada nak cuba? Kak Maru? Dah habis dah perang Kak Maru dengan cucu. Saya tak boleh. Okey, tak apa. Okey, saya bacalah. Okey, Kak Izan. Yang mana tu? Amtaqulu. Auzubillahi minasyaitanir. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Am atau taquluna
atau kamu berkata Inna bahawa Sesungguhnya sesungguhnya Ibrahim Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan cucu-cucunya kanu adalah mereka Yahudi atau Nasrani. Katakanlah boleh katakanlah oleh engkau, adakah kamu adakah kamu lebih mengetahui a'lamu lebih mengetahui atau Allah Ya. dan siapakah yang lebih zalim dari sesiapa kata dari mereka dari orang yang kata telah menyembunyikan oleh ia syahadah persaksian akan persaksian di sisinya daripada Allah. Ya, Dan apa tidak dan tidaklah Allah dengan kelalaian amma tentang apa yang dari hal apa yang kamu kerjakan. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi dikata Allah tanya kita, ataupun kamu mengatakan sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu adalah mereka Yahudi atau Nasrani. Maknanya adakah kamu membuat dakwaan? Kamu kata Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya itu adalah mereka itu Yahudi ataupun Nasrani? Jadi lepas tu Allah kata lagi, katakanlah oleh engkau, adakah kamu tu lebih tahu atau Allah? Dia cakap macam itulah. Maknanya kamu ke yang tahu ni? Macam jangan nak mengajar Allah lah. Tentang agama kamu ni siapa yang lebih tahu tentang agama kamu? Allah lah. Jadi adakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Macam ada orang yang dakwa tu lah. Nabi Ibrahim ni dia kata dia nak agama Ibrahim. Dia tak nak agama Islam yang ada ni. Maksudnya yang agama yang dibawa Nabi Muhammad ni lah, syariat Nabi Muhammad. Dia tak nak yang Quran ni. Jadi dia kata dia nak berbalik kepada Nabi Ibrahim. Nabi ni. Apa kamu kata? Kamu kata Ibrahim tu Yahudi ke? Kamu kata Ibrahim tu Nasrani ke? Kamu berani berkata begitu? Kamu yang lebih tahu atau Allah? Macam itulah Allah suruh Nabi katakan. Jadi kita pun sama juga kena fikir macam itulah. Bukan kita nak pergi marah-marah orang, tidak. Tapi kita dapat satu keyakinan ni. Kita tak tahu. Tapi apa yang Allah beritahu kita, itulah yang kita patut terima dan beriman kepadanya. Jadi Allah kata, dan tidaklah Allah yang lalai dari hal apa yang kamu kerjakan. Jadi yang terakhir ni, ayat ni sama dengan ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah satu umat benar-benar telah berlalu oleh ia. Baginya apa yang telah mengusahakan oleh ia dan bagi kamu apa yang kamu telah usahakan. Dan tidak kamu ditanya dari hal apa adalah mereka kerjakan. What they used to do ni. Bila kata ada kanu ya'malun ni, dalam bahasa Arab dia maksudnya what they used to do. Dia ada memberi maksud yang bukanlah jauh sangat. Jadi siapa-siapa pun, orang yang berlalu, nenek moyang kita ke, makcik kita ke, siapa-siapalah, tok nenek keturunan kita yang dulu. Kalau bawah keturunan, atas panggil apa? Galuh. Descendants. Kalau cakap Melayu apa? Kalau bawah keturunan turun, yang atas panggil apa? Zuriat. Naik. Kenaikkan. Zuriat lah. Zuriat tu bawah. Keturunan. Tanya pasal apa atas panggil keturunan? apa? Atas. Sister tu cakap orang putih, cakap Melayu apa dia? Mesti ada perkataan dia. Salah sila. Kan? Salah sila. Susu Galuh. Kan Susu Galuh tu lain. Susu Galuh tu jalan dia kan. Jadi cerita dia macam itulah. Nenek moyang. Nenek moyang je lah kan. Itu adalah nenek moyang kamu tu adalah umat yang berlalu. Bagi mereka
prestasi mereka, ilmu yang sampai kepada mereka, itu yang mereka diwajibkan, apa yang mereka buat. Dan yang kamu pula, prestasi kamu berdasarkan apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu usahakan. Kalau prestasi kamu tu dunia, dunia je lah yang kamu dapat. Kalau prestasi kamu tu untuk akhirat, kamu akan dapat dunia dan juga akhirat. Dan tidaklah, kamu pula tidak akan ditanya sedikit pun tentang apa yang mereka dulu kerjakan. Kamu tak akan dipertanggungjawabkan. Bila maksud tu selalu ni, kamu tak akan ditanya. Maksud literalnya memang tak akan ditanya. Maksud dia kubur besok orang tak tanya. Apa dulu nenek kamu, moyang kamu buat? Tak ada. Kalau dia, kamu tidak akan juga, maksud dia, kamu tidak dipertanggungjawabkan dengan apa yang mereka buat. Dan kenapa nak pertahankan sangat tu? Benda-benda tu dah salah, dah tahu. Jadi kalau kita masuk juzuk 2, nanti ada banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini. Kenapa orang ni kan, bila ajak dia tak nak. Dia kata tak naklah, kita nak kekalkan nenek moyang tradisi. Padahal nenek moyang mereka tu tak tahu apa pun. Tak sempat nak belajar. Ataupun mereka dah belajar yang itu je yang mereka dapat. Tak payahlah kekalkan kalau dah ilmu dah sampai kepada kita. Macam itulah maksud dia. Jadi dengan ini habislah juzuk 1 ni. Jadi bagi yang nak meneruskan, cuba cara jujurlah kan yang dah buat. Kalau tak ada panduan ni boleh tak buat? Boleh tak terjemah? Boleh sikit-sikit. Boleh kan? Alhamdulillah. Jadi maknanya boleh. Jadi nak buat semakan tu perlu ada seorang lagi yang mungkin lebih tahu sikit daripada kita ni. Kalau tak tahu boleh je tanya saya. Cubalah dengan menggunakan, okey, katalah sebelum kita pergi kepada mushaf yang juzuk 2 tu, boleh kita cuba buat dengan menggunakan mushaf yang tak ada color ni. Kita startlah dengan Fatihah. Kemudian kita masuklah muka surat 1. Kita cuba semula. Gunakan panduan ni, juzuk 1. Kalau kita lancar kan, macam dengan saya ni, samanya orang buat ni, saya beri masa, maknanya satu muka ni, kalau saya panggil ni semakkan lisan. Maknanya satu muka 10 minit. Agak lama sebenarnya 10 minit tu. Satu muka 10 minit. Tak payah baca dah, tinggal terjemah. Tapi kalau nak baca, nak sambil semak bacaan pun boleh. Maknanya saya nak baca satu muka. Bismillah. Tapi dengan syarat tak ada kawan lain lah. Maknanya seorang aja. Itu yang masalah sikit nak cari masa tu. Tapi ada juga yang dia berjaya lah cari masa. Macam salah seorang tu. Masa tu saya belum sibuk. Kak Sujana. Ramadan tu dia akan buat. Selepas Ramadan dia dah belajar ni. Ada satu Ramadan tu. Dia buat 20 muka surat ni. 21 muka surat, 23 muka surat tu. Pada bulan Ramadan. Maknanya setiap hari satu muka. Setiap hari satu muka. Dan dia dia khatam lah, maknanya khatam dari segi terjemahan yang digunakan mushaf ni yang tidak ada warna. Masa tu memang belum ada pun lagi. Nahwu ringkas ni belum siap sepenuhnya. Panduan tu pun belum ada, tapi dia buat macam itulah satu juzuk. Masya Allah. Lagi susah lah orang dulu belajar kan. So kita dah senang. Insya Allah cuba buatlah. Kak Sal pun dah habis. Kak Marusa dah habis juzuk 2. Sekarang Kak Marusa sedang cuba juzuk 3. Kak Maru betul tak? Jadi dia buatlah sikit-sikit. Berapa Kak Marusa? 1 page Kak Maru buat. Muka surat mula-mula 10 minit kan? Lepas tu dah lancar jadi 2 minit. 2 minit dah selesai dah. Macam nak buat 2 muka lah pula. Macam tu lah juga Kak Sal. Kak Sal ni dia steady je. 4 minit, 5 minit, 4 minit, 5 minit satu muka. Which is okay. Masya Allah. Alhamdulillah. That is very good. Kak Izan sedang berusaha. Macam tu lah. Belum lagi kan Kak Izan? Dah boleh Kak Izan dengan Kak Maru. Dah boleh ajak. Ya kita kena ajar orang maknanya. Kita kena ajar orang. Bila kita ajar orang, sekarang-kadang kita bukan ajar, kita tolong je dia. Kita tolong dia, kita pegang yang panduan tu, kita tengok terjemahan, dia buat. Bila kita tolong tu sebenarnya yang kadang-kadang tu yang dapat. Apa dia Kak Maru? Oh bukan. Okey. Okey. Okey, Syida dah jumpa ke perkataan yang tadi tu, Ibrahim tu? Saya baca agama Hanif ni ialah agama Nabi Ibrahim masa tu. Agama Hanif ni ialah yang lurus maksud dia. So dulu mungkin dia tidak dipanggil Islam lagi lah kot saya rasa.
yang saya jumpa lah. Okey, sebab Yes. apa? Kalau kita tengok ayat ni kan, mereka suka buat dakwaan macam tu. Kita tengok kat sini, orang yang dakwa lah, saya faham lah. Kadang-kadang kita baca kan, kita baca, okey. Bacaan kita tu kita selalu cek dengan apa yang Allah kata dulu. Jadi dekat sini, kan ada ni mereka buat dakwaan ni, mereka kata adalah Ibrahim, Ismail dan sebagainya tu Hudan au Nasara. Jadi Allah kata, no, that is wrong. Lepas tu sebelum tu pun ada juga kan, ingat tak ayat ni? Jadi ni yang kita kena pegang. Allah siapa yang kata ni perkara ni? Dalam muka surat yang sebelum tu tadi, Allah kata ni pesanan Nabi Ibrahim kepada anak cucu dia tu tadi. Apa tu? Janganlah kamu mati sekali-kali kecuali kamu berada dalam keadaan orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi pada situ dah tahu dah kita. Maknanya Nabi Ibrahim ni Allah kata dia orang Muslim. Jadi dia agama dia Islam. Janganlah bagi. Dan Nabi Musa tu semua pun agama dia Islam. Nabi Isa agama dia Islam. Islam ni bukan satu agama rekaan baru. Kita kena faham maksud Islam. Islam tu maksud dia penyerahan. Menyerahkan diri kepada yang mencipta tu. Tu dia maksud dia. Tak boleh kita dan kita mesti ada rasa izzah kepada perkara ni. Sebab Allah pilih tu. Kita jadi orang Islam ni, semua manusia dilahirkan atas fitrah. Fitrah dia tu apa? Blueprint dia tu, dia dah Muslim. Tapi kemudian Nabi kata, ibu bapanya lah yang mencorakkan sama ada dia jadi Majusi, Yahudi, Nasrani. Ataupun jadi, asalnya dia dah Muslim. Jadi benda itulah yang perlu manfaatkan. Maknanya Allah dah berikan semua manusia ni dia lahir dia Muslim. Jadi kita dah nampak bersih, suci. Macam kita orang Melayu kan, orang Islam lah. Kita Melayu banyaknya Islam kat Malaysia ni. Apakah perkataan yang pertama sekali kita dengar? Waktu kita lahir tu, perkataan Arabik ke perkataan Inggeris? Arabic lah. And the Arabic is about Allah Bila diazankan, azan, qomat. Azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Bayangkan tu. Dah situ dah ada dah sibrah daripada Allah. Maknanya macam ni anak tu. Bagi dia supaya terus. Jadi kita azan. Tapi sekarang tengok bapak-bapak dah ramai tak azankan. Sebab doktor dah terus pasang. Doktor yang bukan Melayu pun saya tengok pasang aja kaset. Allah. Ada tu. Tak tahu pula. Sekarang ni macam tu. Bila kita dah lama tak beranak. Tengok orang sekarang. Tak ada roh kan. Mesin tu yang baca azan tu dapat pahala. Macam manalah anak tu nak. Jadi kita ni dah jadi nenek. Ramai kita ni nenek. Cuba pastikan anak-anak kita ni. Cucu kita kan. Dia membesar lahir-lahir tu biar dia dengar tu. Kalimah tu. Yang memang dah disebut suruh macam tu. Kita dengarkan. Jadi bahasa Arab tu patutnya tak asing lah kat kita. Bahasa Arab Al-Quran ni. Betul tak? Bahasa ibadah. InsyaAllah. Ya? Jadi itulah kadang-kadang kita pun nak cakap macam mana benda tu. Kadang-kadang orang rasa dia pandai. Tapi Allah ajar kita kan. Allah tanya. Qul antum a'lamu amillah. Saya suka sangat ayat tu. Sebab apa? Selalu mengingatkan saya. Ya Allah, kadang-kadang kita ni bercakap tak kira apa kan. Lepas tu bila dapat ayat tu cukuplah tu. Sebagai peringatan untuk saya dan siapa yang mendengar ni. Allah tersuruh cakap. Antum a'lamu amillah. Kamu yang lebih pandai ke Allah? Kamu yang lebih tahu ke Allah? Allah kata. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang dia tahu tapi dia sembunyikan kesaksian itu di sisi Allah. Tahu kebenaran tapi dia tak sampaikan. Bahayalah. Lebih zalim. Itu orang yang zalim lah Allah kata. Jadi inilah antara intipati daripada juzuk 1. Dia Al-Baqarah ni belum habis lagi. Tapi juzuk 1 je. Jadi kalau habis baru baca cerita dia tu complete lah. Lebih sempurna lah. InsyaAllah. Ini pun dah sempurna dah. Banyak sangat. Kan? Banyak. Betul. Banyak dah pelajaran. Jadi kita ni ingat kita boleh terjemah. Bukan untuk kita kutuk orang. Bukan kita nak hantam orang. Bukan kita nak keluarkan hukum. Bukan kita nak menghukum.
Dan bukan untuk kita berlaku sombong dengan ilmu yang sedikit yang Allah bagi dekat kita ni, yang Allah izinkan untuk kita. Tapi untuk kita ambil pelajaran supaya kita jadi manusia yang ayat ni sebelum tu. Ni yang ni tadi. Wa nahnu lahu mukhlisun. Kita ni nak jadi, bila kita buat macam tu, kita buat amal kita ni, kerjaan kita nak jadi orang yang wa nahnu lahu mukhlisun. Maknanya kami bagi Allah adalah orang-orang yang mengikhlaskan ketaatan. Supaya kita jelas kita buat ni kerana Allah. Untuk keselamatan kita di akhirat esok. Kita boleh claim dengan Allah. Ya Allah, aku buat ni kerana Engkau. Tolong aku ya Allah. Boleh ke tak? Boleh. Itu yang sepatutnya kita buat. Dan Allah suka kita ni minta ke dia. Cara dia tu semua, insya-Allah Nabi dah ajarkan, slowly lah kita buat. Minta pada Allah, minta pada Allah. Apa-apa pun kita nak, minta pada Allah. Baik. Cukuplah setakat ni dulu. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, selamat Hari Raya.